Saya melihat apabila keputusan UMNO mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri ini, ada pihak tertentu cuba ibarat mencabut ataupun melondehkan seluruh pakaian Presiden. Supaya apabila dah calonkan Ismail Sabri ini sebagai Perdana Menteri, berikan juga jawatan pengerusi Barisan Nasional ini kepada Datuk Seri Ismail Sabri untuk dia melaksanakan. Ini tradisi, ini perlembagaan atau apa pandangan? Yang bercakap ni pun bekas Selesa Agong. Saya tu pun tak faham kenapa dia bercakap begitu. Saya tak faham dan saya tak sebenarnya bukan tak faham lah. Kita tahulah kenapa dia buat macam tu. Tetapi saya tak faham kenapa dia boleh bersikap melepasi segala perkara-perkara ini. Di dalam buku perlembagaan UMNO jelas bahawasanya MKT berhak untuk menamakan mana-mana calon ahli parlimen ataupun DUN. Itu adalah di antara bidang kuasa Majlis Kerja Tertinggi. Okay? Dan di antara konsensus yang kita pegang bahawasanya siapa saja presiden parti yang besar majoritinya mendapat kerusi di dalam Barisan Nasional, ianya akan menjadi pengerusi Barisan Nasional. Okey. Dan pengerusi Barisan Nasional ialah di antara tugasnya adalah untuk menandatangani watika. Jadi kita dah bincang daripada dulu bahawasanya Datuk Seri Zahid menjaga parti. Datuk Seri Ismail Sabri menjaga kerajaan. Parti dan kerajaan jalan seiring, tidak ada orang bergaduh. Kalau parti dan kerajaan tidak jalan seiring, ini yang bergaduh. Buat masa ni, apa yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sudah menunjukkan keseiringan dan kejituan mereka bergerak bersama. Tapi apabila ada di antara menteri kabinet yang mempunyai portfolio yang tinggi, iaitu Menteri Penerangan, apabila tidak faham begitu, yang cuba untuk menonjolkan bahawasanya Datuk Ismail Sabri patut diberikan mandat sebagai pengerusi Barisan Nasional, bagi pandangan saya itu adalah satu perkara yang sepatutnya tidak dilontarkan, yang akhirnya dia pun tahu perkara ini akan menjadikan pergaduhan di antara perbincangan yang hebat di bawah. Sepatutnya benda itu tak timbul. Dia pun sebagai Menteri Penerangan, dia kena faham bahawasanya kalau saya buat begitu, apakah kesannya? Kalau dia sengaja buat macam tu, maksudnya ianya telah mengkhianati parti. Bagi pandangan saya. Kalau kita pun nak bodek Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada banyak cara yang kita nak tunjukkan. Di dalam kerja, sebagai kita profesional, kalau kita nak buat kerja tentang nak memperkukuhkan dan melihat kepada Perdana Menteri ini, melihat kepada keupayaan kita untuk bekerja, apa yang kita nak buat? Kita kena perform dari segi sudut kita menjaga kementerian kita. Itu sebenarnya. Kalau kementerian kita cantik, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mendapat namanya juga. Itu sepatutnya Menteri Kabinet ni fikir. Bukannya duduk fikir pergi bodek Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tak bolehlah macam tu. Saya tertarik dengan perkataan bodek. Bermaknanya apa yang dibuat selama ini oleh 2-3 kerat ini adalah untuk bodek ataupun istilah hari ini untuk menjilat Perdana Menteri. Ya, nak letakkan nama bahawasanya dialah yang seorang yang memperjuangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia sebenarnya, bagi pandangan saya, dari segi sudut tidak profesionalnya, dia mengingatkan Perdana Menteri bahawasanya Perdana Menteri, saya yang buat kerja untuk you. Dia menyama macam itulah. Saya yang mencadangkan you, saya yang ni, saya yang ni. Bukan saya. Parti ni ada 3 juta ahli. Parti ini didukung oleh ketua-ketua bahagian. Parti ini didukung oleh semua adun-adun dan ahli-ahli parlimen. Dan mereka ini semua berhak untuk mendapat kredit yang hari ini Perdana Menteri ini adalah datang daripada UMNO. Tidak ada seorang pun sepatutnya berkata bahawasanya saya yang menamakan, saya yang buat, saya yang ni, saya ni semua tak boleh, Datuk Rafi. Kita kena tahu bahawasanya kebersamaan di dalam kita UMNO ini, kita semua bekerja untukkan kemenangan Barisan Nasional. Dan letaknya Datuk Ismail Sabri di situ sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, datangnya daripada keputusan MKT. Datangnya daripada gerakan di dalam kekuatan di bawah ini. Apabila kenyataan yang menyatakan bahawasanya nakkan letakkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pengerusi Barisan Nasional, itu sudah cukup bahawasanya ahli cukup marah dengan tindakan ini. Cukup marah dan cukup tak selesa. Apabila tindakan ini macamlah pandai-pandai tupai melompat, apabila kita nampak jelas, oh ini niat dia. Sebelum Datuk Rafi kena ingat, sebelum dia membuat kenyataan bahawasanya Barisan Nasional ini akan diletakkan sebagai pengerusi Barisan Nasional sebagai Datuk Seri Ismail Sabri, dia mengatakan bahawasanya dia nak minta Datuk Ismail Sabri jadi presiden. Melangkaui timbalan presiden, melangkaui segala-galanya, melangkaui perlembagaan, melangkaui apa yang kita ada sekarang ni, melangkaui 3 juta punya pemilihan. Dia letak macam tu je. Dia nak
Tu pasal saya cakap, nak membodek, nak menyatakan, kena tengoklah. Parti ni ada struktur. Parti ni ada undang-undang.